Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan Yang Di-Pertua, terlebih dahulu ingin saya bagi pihak Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Mahkamah Musti mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan berkenaan isu-isu di bawah kementerian ini. Kementerian ini semasa titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Di mana yang Di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat sedia maklum, mesti bertanggungjawab menerajui agenda sains, teknologi dan inovasi ataupun STI negara menerusi pembiayaan, penyelidikan, pembangunan dan pengomersialan R&D&C, Penguataan Sains dan Pembudayaan Sains, Teknologi dan Inovasi. Melalui agenda sains, teknologi dan inovasi juga mesti turut menyumbang dalam pelaksanaan program transformasi kerajaan atau GTP dan program transformasi ekonomi ataupun ETP. Bahasa ini mesti terus memberi fokus kepada dua insentif, iaitu Digital Malaysia dan Bioekonomi Malaysia atau BIM. Sebagaimana mandat yang telah diberikan oleh kerajaan dalam bajet 2013, mesti akan melalui inovasi inklusif dalam usaha untuk terus meningkatkan pemberdayaan sains teknologi dan inovasi bagi setiap peringkat masyarakat di seluruh negara. Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Bentong, Yang Berhormat Simpang Ranggam, Yang Berhormat Petaling Jaya Selatan, Yang Berhormat Indah Mahkota, Yang Berhormat Temerloh, Yang Berhormat Kuantan, Yang Berhormat Paris Sulong di atas isu-isu dibangkitkan semasa perbahasan titah ucapan diraja. Oleh kerana kebanyakan soalannya berpunca daripada apa yang berlaku di projek Linas Advanced Material Plant di ataupun LMP, saya akan menumpukan banyak masa saya untuk menjawab soalan-soalan tersebut. Bagi isu yang menyentuhkan projek Linas Advanced Material Plant ataupun LMP, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk sekaligus merangkumkan jawapan kepada pertanyaan lisan daripada Yang Berhormat Ipoh Timur yang menyentuh perkara-perkara yang sama yang tidak sempat dijawab dalam sesi pertanyaan lisan sebelum ini. Saya akan memperincikan isu Linas yang dibangkitkan dalam penggulungan ini berdasarkan kepada tiga isu utama yang disentuh oleh Yang Berhormat, iaitu keselamatan pengoperasian, Permanent Disposal Facilities atau PDF dan pengurusan residu. Saya akan tumpukan saya kepada pertanyaan ini kepada tiga-tiga perkara ini. Tuan Yang Di-Pertua, sebagaimana yang dihormat sedia maklum, Linas adalah sebuah kilang kimia yang menjalankan aktiviti pemprosesan bahan mentah perkataan lanthanate ataupun lanthanate concentrates yang izin. Syarikat Linas ini kini beroperasi di bawah lesen peringkat pengendalian sementara ataupun Temporary Operating License ataupun TOL. Dalam tempoh TOL ini, Linas hanya beroperasi secara terhad dan berperingkat serta dikawal selia dari segi keselamatan radiologi secara berterusan oleh Lembaga Pelesenan Tenaga Atom ataupun Atomic Energy Licensing Board ataupun AELP. Saya terus menjurus kepada keselamatan pengoperasian. Tuan Yang Di-Pertua, berhubung aspek keselamatan operasi kilang Linas, data-data pemantauan radiologikal di kilang tapak Linas dan kawasan-kawasan sekitar Bandar Kuantan dalam lingkungan radius 1 km, 5 km, 10 km dan 20 km sentiasa dipapar dan dikemaskini secara berterusan di laman sesawang AELB ataupun www.aelb.government.my. Dan pada itu juga, AELB juga memaparkan data-data pemantauan di kawasan-kawasan lain di seluruh Malaysia. Data-data pemantauan di tapak kilang Linas menunjukkan bahawa operasi Linas adalah terkawal dan selamat. Saya ulangkan sekali lagi, terkawal dan selamat serta mematuhi syarat lesen TOL untuk peruntukan undang-undang di bawah Akta Pelesenan Tenaga Atom 1984 ataupun Akta 304. Selaras dengan syur jawatankuasa khas mengenai projek Linas ini, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi telah menubuhkan sebuah jawatankuasa pemantau operasi LAMP bagi memantau secara berterusan operasi syarikat Linas. Jawatankuasa ini dianggoti oleh agensi-agensi serta penglibatan badan-badan bukan kerajaan, NGOs dan pakar-pakar bertauliah. Skop tugas-tugas jawatankuasa pemantauan operasi projek LAMP ini adalah untuk memantau perkembangan projek LAMP berkaitan antara lain ialah langkah-langkah dan pengurusan keselamatan yang diamalkan, standard keselamatan bagi setiap aktiviti tapak projek, tahap gangguan
atau ancaman dan kesihatan pekerja atau masyarakat sekeliling, dan tahap impak kepada alam sekitar, dan apabila perlu dibincangkan mengesyorkan langkah-langkah mitigasi yang bersesuaian. Pelbagai usaha telah diambil untuk menghilangkan kebimbangan orang awam tentang Linus ini. Linus telah diarahkan untuk melakukan pemoteran radiologi ke atas kilang secara berterusan dan memaparkan maklumat dan data pemoteran radiologi ini dalam secara atas talian ataupun online untuk tetapan orang awam di tapak kilang Linus di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuantan. Di samping itu, ALB juga mengkaji penambahbaikan bagi paparan maklumat yang lebih mesra pengguna sebagaimana telah disarankan oleh Yang Berhormat Bentong. Untuk makluman ahli berhormat, sesi taklimat media dan awam berkala secara mingguan juga telah dilaksanakan oleh pihak AELB bermula pada bulan Februari hingga bulan Jun 2012. ALB turut mengadakan sesi taklimat kepada kaki-tangan kerajaan persekutuan di negeri Pahang. Kerajaan Pahang yang meliputi Kerajaan Negeri Pahang, Biro Tata Negara, ahli-ahli Parlimen, ahli-ahli Dewan Pahang, Polis Diraja Malaysia Pahang, Hospital Tunku Ampun Afzan dengan kerjasama Persatuan Perubatan Malaysia atau MMA, dan juga kaki tangan ataupun pelajar IPTA di negeri Pahang dan badan-badan yang bukan kerajaan di negeri Pahang. Sisi teramat yang telah dijalankan itu sememangnya bertujuan untuk mendedahkan kepada pihak-pihak berkaitan termasuklah masyarakat awam tentang segala maklumat berkaitan dengan projek Linus bagi mengelakkan wujudnya tafsiran negatif daripada berbagai pihak ke atas projek berkenaan. Yang kedua, yang kerap dibangkitkan adalah Permanent Disposal Facility atau PDF. Yang Berhormat, bagi saya habiskan dulu. Keselamatan dulu. Tak, bagi saya habiskan dulu.